Baik, terima kasih rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk cerita Pagi Sabah kali ini kami bawakan kepada anda sempena dengan sambutan ulang tahun Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang berlangsung sebenarnya pada hari ini, dan sudah semestinya seluruh rakyat negeri Sabah amat menantikan sambutan ulang tahun ini. Baik, untuk bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan acara sambutan Bandaraya Kota Kinabalu yang ke-21 tahun ini, bersama dengan kita pada pagi ini iaitu yang berbahagia Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Puan Nurliza Awang Alip. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan. Waalaikumsalam. Dan saya rasa belum terlambat untuk kita ucapkan tahniah, dan Puan merupakan wanita pertama Mayor di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ini. Baik Puan, kita teruskan dengan soalan. Jadi bagaimana Puan melihat signifikan Bandaraya Kota Kinabalu ini dalam menyusun atur keperluan masyarakat khususnya? Terima kasih Puan. Kalau kita bercakap tentang signifikan bandaraya, kita kena berbalik kepada peranan di BKK sendiri, ya, di mana saya melihat kami ada 3 peranan utama. Satu yang termaktub dalam Ordinan Kerajaan Tempatan, kedua adalah tanggungjawab kami untuk memenuhi aspirasi kerajaan, dan ketiga tanggungjawab kami terhadap stakeholders. Berlandaskan kepada ini, maka kita melihat peranan di BKK itu sendiri sebagai perancang, di mana kita membuat perancangan untuk Bandaraya Kota Kinabalu, penyediaan infrastruktur dan sebagainya. Selain itu, kita juga merupakan agensi yang mengawal sebagai contoh pembangunan. Kita juga mengawal lesen-lesen perniagaan dan sebagainya. Dan of course yang satu lagi, kita lihat diri kita sebagai penyedia kepada kemudahan-kemudahan asas. Dan kalau kita lihat sejarah pertubuhan di BKK sendiri, kita bermula sebagai lembaga sanitary. So asas tanggungjawab sebagai jabatan atau organisasi yang bertanggungjawab ke atas kebersihan awam itu harus diberatkan terlebih dahulu. Selaras dengan hasrat Bandaraya Kota Kinabalu sebagai KK Sejahtera, saya melihat fungsi kami untuk menyeragamkan pembangunan di antara kawasan pusat bandaraya dan juga kawasan-kawasan suburban dan kawasan-kawasan luar bandar. Baik Puan, seperti yang Puan katakan tadi, Bandaraya Sejahtera. Jadi mungkin Puan hala tuju Ibu Negeri Sabah ini sebaiknya yang Puan dapat gambarkan. Okey, saya of course kita menyokong Sabah Maju Jaya, platform Sabah Maju Jaya sebagai plan perancangan sehingga 2025. Kita juga mempunyai plan strategik kita sendiri, ya, tetapi mengambil kira dengan perkembangan sejak pandemik COVID, kami telah melihat semula kepada keutamaan asas. Of course, kebersihan menjadi matlamat utama, dan juga keceriaan bagi membantu menyokong usaha-usaha pelancongannya. Berbalik kepada yang hala tuju yang kami lihat, yang pertama kita tengok adalah untuk melihat kepada pengurusan pasar-pasar awam, bangunan-bangunan awam dan sebagainya, dan begitu juga dengan kawasan-kawasan lapang. Ini adalah sejajar dengan norma-norma baru. Kami meneruskan usaha untuk mempertingkatkan identiti KK itu sendiri. Sebab kita tahu Bandaraya Kota Kinabalu kini adalah merupakan pusat pelancongan utama di rantau ini. Ada beberapa cadangan yang kita unjurkan khusus untuk peniaga kecil, ya. Sebagai contoh, kita akan mengaktifkan semula lesen penjajah bergerak, sebab trend semasa adalah kebanyakan perniagaan dibuat secara atas talian, sebagai contoh COD. Dan dalam masa sama, kita tidak boleh menidakkan tanggungjawab di BKK untuk memastikan kesihatan awam. Selain itu, kita juga akan berusaha untuk mewujudkan lebih banyak kawasan-kawasan tamu. Untuk jangka panjang, kita akan juga membina lebih banyak community market. Ini di antara perancangan kita, and of course secara menyeluruh keceriaan akan diteruskan, dan begitu juga kami ingin memantapkan perkhidmatan khusus dari segi pembersihan Kota Kinabalu. Sebagai contoh, kita dalam proses mewujudkan community waste disposal. Sebab kalau kita lihat sebelum-sebelum ini lebih banyak tumpuan diberikan dalam kawasan bandar, tapi mau tidak mau pengurusan sisa di kawasan-kawasan setinggan misalnya, dan juga di kawasan-kawasan kampung tidak boleh dipandang remeh.
Baik, terima kasih Puan Nurliza Awang Alip, Meya Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi saya kira saudara, itu sahaja perkongsian untuk cerita pagi Sabah kali ini. Sekali lagi selamat menyambut ulang tahun Bandaraya yang ke-21 tahun. Teruskan mematuhi prosedur operasi standard dalam kita mengekang penularan pandemik COVID-19. Saya Sarifah Munazra Sarip, kita kembali bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Silakan.